Itu dia para penonton, hentikan fitnah di media sosial. Ini juga boleh kita kaitkan dengan topik ataupun tajuk yang akan kita bincangkan, iaitu berkenaan dengan kesihatan mental, diam atau minta bantuan. Kadang-kadang daripada media sosial itulah menabur fitnah, akhirnya menyebabkan seseorang individu itu menjadi depresi ataupun mungkin juga tekanan dalam hidup dan akhirnya ingin menamatkan riwayat hidup mereka. Dan ini yang akan kita bincangkan, iaitu kalau boleh saya kongsikan, mutakhir ini Malaysia telah pun mencatatkan sebanyak 81% kes bunuh diri dengan 1,142 kes telah dilaporkan pada tahun lalu dan juga berbanding 631 kes pada tahun 2020. Dan kalau kita lihat jurangnya begitu tinggi, dan apa yang boleh kita lakukan adalah sekarang ini perlu untuk kita peka dengan keadaan sekeliling kita, adik-beradik kita, keluarga kita maupun sahabat kita, sekiranya ada beberapa faktor perubahan daripada mereka. Sebagai contoh, mungkin kalau dulu seorang ceria dan akhirnya menjadi seorang yang murung, dan mungkin juga kalau dulu seringkali keluar bersosial dan sekarang ini mungkin lebih memilih untuk bersendirian, perlu untuk kita tanya khabar mereka. Dan bersama dengan kita di studio yang akan menjelaskan dengan lebih lanjut lagi, saya kenalkan di sebelah saya Dr. Muhammad Zuhairi Zainuddin selaku Pegawai Perubatan Psikiatris Hospital Al-Sultan Abdullah UITM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Dan juga ditemani oleh Puan Siti Aminah Omar selaku Pakar Psikologi, Pensyarah Psikologi Klinikal Hospital Al-Sultan Abdullah dan Fakulti Perubatan UITM. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey, dan mungkin kalau kita tengok mungkin dalam bidang yang sama, jawatannya lebih kurang tetapi tugasannya berbeza sebenarnya Doktor, kan? Betul. Okey, dan mungkinlah sebagai permulaan kita nak tahu, sebagai contoh, sekiranya kita mengalami depresi, siapa yang perlu kita jumpa dahulu? Adakah doktor dahulu ataupun pakar psikologi? Yang mana dahulu, Doktor? Silakan. Soalan yang cukup bagus. Dia banyak kadang-kadang keliruan di situ. Okey, sebenarnya mana-mana pun tak apa. Okey. Yang penting ialah mendapatkan bantuan. Jadi kadang-kadang bantuan tu pertama kali jumpa bukan dengan doktor pun. Kaunselor sekolah, guru agama, ibu bapa pun kadang-kadang boleh. Yang penting ialah mendapatkan cakap dengan seseorang dulu. Okey, tentang berjumpa dengan doktor ataupun psikologi, sebenarnya yang penting ialah dapatkan diagnosis. Jadi oleh itu penting untuk kita faham sebenarnya tujuan berjumpa dengan mana-mana profesional dalam bidang kesihatan mental, baik doktor ataupun psikologis, antaranya ialah mendapatkan diagnosis untuk kita faham penyakit. Daripada situ kita lihat rawatan tu kepada siapa, dan dalam kebanyakan kes sebenarnya rawatan itu melibatkan dua-dua pihak, iaitu doktor bahagian psikiatri dan juga daripada psikologi Puan Aminah. So jawapannya ialah dua-dua pun boleh, tak ada masalah asalkan mendapatkan rawatan daripada profesional yang bertauliah. Itu yang terbaik, kan, mendapatkan bantuan dan juga rawatan. Baik, mungkin jugalah Puan Siti boleh juga berkongsi berkenaan dengan pakar psikologi sendiri, kan, daripada pemantauan Puan lah sekarang ini. Kalau kita lihat tadi seperti yang saya kongsikan, pada tahun lalu 1,142 kes melibatkan kes bunuh diri, dan ini antara angka yang cukup membimbangkan. Kalau kita lihat ada di kalangan mereka ini adalah remaja, kanak-kanak, ada juga dewasa. Apa sebenarnya menyebabkan punca utama mereka membuat keputusan untuk menamatkan riwayat mereka? Ya, betul. Kalau kita tengok, kan, dia punya peningkatan daripada segi trend ataupun orang kata kecenderungan untuk mendapat penyakit mental ataupun bunuh diri ataupun orang kata depression, murung ini, biasa disebabkan berbagai-bagai faktor. Okey, faktor yang kita boleh kenal pasti kalau kita dari segi apa orang kata faktor sosial. Mungkin daripada tekanan tempat kerja, mungkin disebabkan oleh keluarga, rakan-rakan. Kita juga boleh tengok daripada faktor genetik, akan mungkin ada segi personality. Ini pun mungkin akan contribute kepada ataupun menyumbang kepada kenapa masyarakat menjadi macam tu, yang muda-muda, yang remaja ni. Kenapa mereka mengambil tindakan yang drastik. Okey, maksudnya daripada segi psikologi pun kita berfikir, apa yang kita berfikir, kenapa mereka bertindak begini? Adakah mereka tidak mempunyai sumber ataupun cara yang betul untuk menangani perasaan dan emosi mereka ni? Inilah kerja psikologi sebenarnya. Bukan mudah.
Tak mudah. Betul. Jadi sekiranya bertemu dengan pesakit lah kan, rawatan yang akan diberikan daripada pakar psikologi sendiri, yang pertama sekali apa yang akan diperhatikan ataupun rawatan yang akan diberikan kepada pesakit? Okey, sebelum kita bagi rawatan, sebenarnya kita minta dulu dia berjumpa dengan pakar psikiatri. Okey, biasanya pegawai perubatan ataupun pegawai psikiatri ni akan membuat dulu screening. Okey, dia akan screen dahulu, dia tengok kesesuaian. Kalau perlu start ubat, kita bagi ubat dulu. And then after that, kalau ada keperluan untuk berjumpa dengan pegawai psikologi, and then dia akan refer kepada kita. Selepas dirujuk, biasanya kita akan buat ini dalam bentuk outpatient ataupun kita bagi temu janji. So pesakit akan datang berjumpa dengan kita pada temu janji yang diberikan. Biasanya kita akan meluangkan masa lebih kurang dalam 1 jam untuk setiap pesakit. Dan kita akan berbincang dengan pesakit dengan apa cara-cara yang sesuai dengan keadaan dia setelah memahami apa yang terjadi, and then apa yang kita boleh bantu untuk dia. Ini kita panggil, ini kita non-pharmacological approach. Jadi kalau pharmacological, Dr. Zuhairi lebih orang kata, inilah, masa sinilah pegawai perubatan akan play a role. Okey. Dan adakah di usia muda juga, doktor, perlukan ubat-ubatan untuk menenangkan jiwa mereka, ataupun mungkin yang akan menerima ubat-ubatan ni di usia yang sebagai contoh mungkin golongan dewasa ataupun warga emas, bagaimana, doktor? Sebenarnya kita perlu melihat dalam kita melihat simptom pesakit mental itu sendiri, sebenarnya banyak punca. Kita ada contohnya seperti penyakit biologikal sendiri, penyakit thyroid contohnya, kelenjar thyroid. Kalau thyroid yang terlalu aktif contohnya akan dapat simptom anxiety. Thyroid yang terlalu rendah mungkin mendapat simptom depression. Kadang-kadang untuk orang warga tua, jangkitan kencing pun sendiri akan mendapat gangguan kekeliruan, cakap macam dengar suara halus, boleh berkesan. Jadi kita perlu melihat secara holistik. Tak semestinya datang dengan simptom mental terus anggap mental, tak semestinya. Di situ peranan perubatan itu penting untuk kita identify, kita buat kita cek semua, kita investigate kan, kita ambil darah. Kadang-kadang perlukan scan otak dan sebagainya untuk confirm adakah di situ ada faktor biologi yang menyumbang kepada simptom. Kalau ada, kita rawat. Katakan kalau tiada dan kita nampak memang masalah psikiatri daripada otak, kita kena faham bahawa di situ seperti mana organ lain, jantung kalau sakit dapat sakit dada, betul tak? Betul. Kalau kita ada masalah paru-paru, kita dapat salah pernafasan. Kalau otak kita macam mana? Kita akan dapat simptom seperti murung, tak boleh tidur, cepat putus asa, kadang-kadang gangguan halusinasi. Jadi ketika itulah kita dapati di situ nampak ada peranan ubat-ubatan untuk membantu menstabilkan balik ataupun boostkan balik otak kita ke arah yang normal. Jadi oleh itu, bergantung usia muda ke tua, kalau kita dapati, kita diagnose dia ada penyakit itu sendiri, disahkan melalui kajian kita buat, maka di situ ada peranan untuk beri ubat-ubatan. Dia bergantung kepada pesakit tu juga. Betul. Kita tak teruk, boleh. Betul. Muda ke tua kita susah nak tentukan. Bukan ukurannya. Bukan. Kita perlu melihat secara keseluruhan. Baru kita boleh tentukan ubat apa yang sesuai diberikan kepada pesakit. Baik, Puan, sekarang ni kita tahulah stigma dalam masyarakat mungkinlah berkurangan, tapi masih lagi wujud ataupun stigma ini berada di kalangan masyarakat kita, iaitu takut nak berjumpa dengan pakar psikologi, kerana stigmanya adalah nanti orang anggap gila, nanti mungkin susah nak bekerja, tak ada orang nak kawan, banyak yang bermain dalam fikiran. Tetapi mereka tahu mereka perlukan bantuan sebenarnya. Jadi bagaimana untuk kita nak keluar memberanikan diri untuk mendapatkan rawatan sewajarnya? Betul. Bila kita tengok kan, memang sepanjang pengalaman saya lah, stigma ni memang kita tak dapat nak elak. So hari ni sempena bulan kesedaran kesihatan mental ni kan, kita sebenarnya kita ingin educate ataupun memberi ilmu kepada masyarakat. Sebenarnya semua orang memainkan peranan masing-masing dalam membantu kita setiap individu itu mendapatkan rawatan. Macam contoh, untuk seseorang individu tu datang ke depan berjumpa dengan kita, itu adalah tindakan yang besar sebenarnya. Betul. Dan kita memuji tindakan itu because dia sanggup datang dan meminta pertolongan. Bila datang minta pertolongan ni, kadang-kadang dia takut nak datang seorang. Betul. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh, mungkin dia boleh datang dengan ahli keluarga. Mungkin dia tak nak bagi tahu ahli keluarga dia, tak apa. Mungkin dia ada kawan-kawan, rakan-rakan yang dekat dengan dia.
majikan, kita ada orang kata bahagian-bahagian yang profesional. Bila datang kepada kita akan orang kata menerima pesakit itu sebagai keadaan diri dia. Tiada orang kata judgement, kita tak ada judgement, kita menilai diri dia. So jangan takut. Siapa yang datang ke klinik psikologi, psikiatri kan, memang itu orang kata berani tindakan itu. Dan anda patutnya orang kata bagus daripada duduk diam-diam dan seorang-seorang tak ada siapa tahu apa yang terjadi. Betul. So itu tindakan yang paling besar yang kita nak sebenarnya semua orang buat kalau boleh lah. Dan minta bantuan, jangan diam. Itu dia, minta bantuan, jangan diam. Itu bagi mungkin golongan yang berani untuk ke hadapan berjumpa dengan pakar psikologi ataupun psikiatris. Bagi golongan yang mungkin diorang sendiri tak sedar yang diorang mengalami simptom-simptom kemurungan ataupun depresi. Tetapi mungkin rakan-rakan yang nampak kan perbezaan mereka, ahli keluarga, bagaimana untuk kita nak menggalakkan ataupun sebab kita tak boleh macam simply cakap pergilah jumpa psikologi, mesti orang yang sukar untuk mereka menerima perkara ini. Jadi bagaimana untuk kita nak meyakinkan bahawa mereka ini perlukan bantuan dan ada sebenarnya pakar-pakar yang boleh membantu mereka menyelesaikan masalah itu. Tanda awal. Doktor, tanda awal. Kadang-kadang keliru juga. Begini soalan yang bagus tentang bagaimana jika pesakit tidak ada kesedaran. Dalam istilah psikologi kita panggil tidak ada insight. Dia tidak rasa dia sakit. Contohnya seperti penyakit yang sudah severe, agak teruk. Kadang-kadang mereka dengar suara dan sebagainya, contohlah kan, ataupun kemurungan, ada delusi. Jadi benda-benda macam tu kadang bila teruk sangat, mereka tak rasa mereka sakit. Mereka dah dalam dunia yang mereka percaya. Berbeza. Jadi ketika itu nak tak nak keluarga yang nampak perlu bawa. Dari segi itu boleh dibawa pesakit itu ke kecemasan, hospital yang berhampiran untuk mendapatkan penilaian awal oleh doktor di kecemasan, dan doktor di kecemasan akan menghubungi doktor psikiatri untuk melihat pesakit tersebut. Dari situ kita akan buat penilaian lah, dan daripada situ kita nak maklumkan bahawa kadang-kadang atas faktor risiko, contohnya pesakit itu rasa nak bunuh diri, atau dia nak mencederakan orang lain, ataupun keadaan kesihatan sangat teruk sampai dia mengabaikan diri, dia tak makan, tak minum, tak uruskan diri. Jadi kita risau sangat. Kali itu kita boleh memasukkan pesakit ke dalam ward untuk rawatan lanjutan. Supaya kita bagi rawatan, insya-Allah sampai dia sembuh, dan dah sembuh dia boleh baliklah. Jadi sekurang-kurangnya kita mudah-mudahan dapat menyelamatkan nyawa pesakit tersebut daripada dia boleh sampai mati sebabkan mengabaikan diri tersebut. Itu yang sangat penting kita kena faham. Jadi peranan keluarga tadi ialah dengan mengetahui tanda-tanda penyakit itu sendiri. Sangat luas sebenarnya. So ada macam-macam penyakit mental, beratus-ratus. Yang saya dapat simpul nak cakap ni. Banyak. Tapi yang paling kita sedang kena pasti ialah perubahan tingkah laku yang bukan seperti itu. Tiba-tiba tak nak jumpa orang, tiba-tiba tak uruskan diri. Dan kadang-kadang nampak tingkah laku yang agak pelik, seperti bercakap seorang diri, mengurung dalam bilik, tutup tingkap. Kan seolah seperti membuat sesuatu tapi tak tahu. Bersikap paranoid, rasa orang nak apa-apakan dia dan sebagainya. Dan juga kadang-kadang dia mengalami seperti masalah tidur, tidak boleh tidur, perubahan dari selera makan, dan kadang-kadang dari segi gaya hidup lain, seperti masalah seperti even jangan segan beritahu tentang masalah seksual, tiba-tiba tidak ada rasa seks pun tidak ada. Jadi benda-benda macam tu kalau nampak perubahan dari segi begini, boleh dapatkan saringan di mana-mana klinik yang berhampiran. Kalau teruk sangat boleh terus bawa ke kecemasan. Boleh saya tambah sikit lah? Ya, silakan. Kalau kita tengok kadang-kadang pesakit ni dia boleh jadi agresif. Bila agresif ni dia boleh mencederakan diri dia ataupun orang lain. So tindakan pada masyarakat kalau dia tengok macam ni kan, ahli keluarga mungkin boleh bawa lah. Tapi kalau kita nampak dia macam kita tak boleh nak handle, kita tak boleh nak kawal tingkah laku dia, apa kita buat? Kita boleh telefon polis. Polis boleh bawa ke hospital, dan di situ kita akan buat penilaian. Di sinilah kita nak tentukan dia nak masuk ward ke ataupun kita nak dia manage dia secara outpatient. Kalau outpatient, si tambahan tadilah. Ini kalau 24 hours boleh pergi ED kan. Kalau kejadian tu pukul 3 pagi, adakah kita nak pergi ke klinik kesihatan? Klinik kesihatan dia operating hours dia lain. So kalau yang kes yang tidak emergency, tidak urgent, tiada kecemasan sikit, mungkin boleh tahan lagi. Tetapi you still rasa you need help, boleh pergi ke klinik kesihatan, klinik kerajaan, klinik swasta, dapatkan surat rujukan.
Surat rujukan ni bawa kepada klinik kita, nanti kita akan dah bagi tarikh temu janji untuk berjumpa dengan pakar-pakar kita. Ini proses dia. Okey. Wah, itu dia sebenarnya prosesnya. Mereka akan berceritalah dengan pakar psikologi tentang masalah yang berlaku, dan juga pakar psikologi akan membantulah memberi nasihat-nasihat kepada mereka. Dan antara kebimbangan lah doktor, antaranya kalau berjumpa dengan kaunselor, takut nanti baru cerita kat kaunselor, sekejap lagi cerita dah sampai kepada semua orang. Itu antara kebimbangan lah yang kita seringkali mendengar luahan-luahan hati mereka ini. Sebab itu merupakan, ada yang rasa macam itu aib kan, itu rahsia keluarga sebagainya. Jadi bagaimana doktor? Sebenarnya memang ada undang-undang dari segi bukan untuk psikiatri saja, untuk keseluruhan perubatan itu sendiri. Akta-akta kita panggil kerahasiaan pesakit. Secara umumnya kita kena faham secara basicnya semua rahsia pesakit itu tak boleh diceritakan kepada orang. Doktor tak boleh cerita langsung. Melainkan pesakit itu memberikan kebenaran secara bertulis ataupun disahkan dokumen rasmi mengatakan dibenarkan diceritakan kepada siapa, kita akan keluarkan laporan. That's number one. Tapi kadang-kadang atas dasar-dasar tertentu seperti perintah mahkamah contohnya, ataupun disebabkan oleh faktor keselamatan. Contohnya pesakit itu kata, ini jarang berlaku lah, saya tak pernah jumpa, tapi kalau jadi pesakit itu kata saya nak bunuh orang. Kita kena cerita benda tu kepada pihak yang bertanggungjawab bahawa risiko tu ada, dan kita kena selamatkan pesakit tu daripada jadi benda-benda macam tu yang di mana dalam keadaan darurat baru kita ceritakan. Kalau tidak ada perkara sedemikian, secara basicnya semua rahsia pesakit adalah dalam bilik itu sendiri, tidak akan diceritakan kepada sesiapa pun sebenarnya. Jadi insya-Allah tidak ada yang terdedah dan bolehlah dapatkan rawatan. Betul-betul. Sebab itulah kita menggalakkan untuk mendapatkan rawatan profesional. Sebab kita memang akan menjaga kerahsiaan itu sendiri. Yang itu yang kita boleh janjikan kepada semua pesakit-pesakit kita. Baik. Puan, perbezaanlah antara sakit mental dan juga sakit jiwa. Sebenarnya dua perkara yang berbeza, Puan, betul? Jadi sakit mental, sakit jiwa. Jadi mungkin boleh kongsikanlah. Sebab ada yang banyak sebenarnya stigma-stigma yang berada dalam masyarakat kita yang perlu kita jelaskan lebih banyak lagi. Walaupun sebenarnya dah banyak kita wawarkan, tetapi masih lagi kurang pendedahan tersebut kepada masyarakat. Mereka perlu mengambil tahu tentang perkara ini. Mungkinlah sedikit penjelasan daripada Puan sendiri bagaimana. Ya, sakit mental, sakit jiwa. Sebenarnya kalau dulu orang guna istilah ni, sakit jiwa. Kalau dulu orang cakap kan, kalau tengok kat klinik apa? Klinik sakit jiwa. Takut orang dengar kan. Bila orang dengar pun tak nak pergi dah kan. Baca signboard pun dah takut dah. Sebenarnya sakit mental ni dia sebenarnya ada banyak sebenarnya. Penggunaan apa orang kata jiwa tu betul. Sebab apa? Psikologi ini adalah a study of human mind, brain, body, emosi, dia ada semua. Semua. So jiwa kita di mana? Betul. Mental kita di mana? So disebabkan semua ini, so kita sebenarnya lebih suka menggunakan perkataan apa orang kata yang lebih neutral lah. Lebih neutral supaya stigma ni kurang. Betul. So bila kita suka sakit jiwa, gila, itu orang takut. So kita guna perkataan lebih, anda mempunyai masalah psikologi, masalah mental, yes, tak apa. Tapi apa yang kita buat? Sebenarnya diagnosis itu adalah satu untuk membantu kita dalam rawatan. Tapi bukan kita nak takut-takutkan masyarakat dengan bila awak ada sakit ini, awak takut sebenarnya. Tak. Sebenarnya kita tak nak label macam tu. Yang penting dapatkan rawatan. Itu yang penting. Itu dia yang perlu kita jelaskan. Okey doktor, boleh. Kadang-kadang ada keliru bila jumpa psikiatri ni, doktor saya ni gila ke? Betul. Yang paling popular. Itu betul juga doktor. Sebenarnya bukan. Sebab otak kita ni ada macam-macam fungsi, betul tak? Ada selera makannya, ada tidurnya dan sebagainya. Bila otak kita ada yang tidak normal, tak ada simptom begini. Tapi anda masih waras. Anda boleh kerja. Jangan risau. Cuma kita nak bantu sebab kita risau. Yang menjadi masalahnya ialah apabila simptom ini menyebabkan kita tak boleh berfungsi, tak boleh bekerja, tak boleh menjalankan tanggungjawab dan sebagainya, itu yang menyebabkan mendapatkan rawatan. Itu dia. Jadi jangan malu-malu, jangan rasa takut, jangan rasa kita dah gila ataupun sebagainya, tapi sebenarnya kita hanya perlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah ataupun keresahan yang berada dalam jiwa kita. Puan, baik. Itu dia yang perlu kita bezakan antara, kita ada banyaklah depresi kan, seperti contoh anxiety, kita ada panic attack, kita ada macam-macam sebenarnya. Jadi apa pun solusinya adalah yang terbaik untuk kita jumpa dengan pakar psikologi ataupun psikiatris untuk mendapatkan khidmat nasihat yang terbaik supaya mereka dapat bantu
membantu anda untuk menyelamatkan mental health kita. Itu yang paling utama, betul? Betul. Okey, baik. Mungkin ada sedikit kata-kata akhir daripada Puan Siti, sedikit saja untuk kepada para penonton yang rasa okey, hari inilah saya akan pergi berjumpa dengan pakar psikologi demi masa depan saya. Ya, okey. Pesanan saya lah pada masyarakat dan kita semua memainkan peranan masing-masing dan kita nak semua orang kata mengambil tanggungjawab. Ya. So apabila kita mengambil tanggungjawab ni kita nak semua orang pun bekerjasama. So dengan harapan masyarakat kita ni berubah ke arah yang lebih baik, berubah kepada keadaan yang dapat membantu kesihatan mental kita ni mencapai yang optimal. Ya, insya-Allah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, Dr. Muhammad Zuhairi Zainuddin selaku pegawai perubatan psikiatris Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM dan juga Puan Siti Aminah Omar selaku pakar psikologi dan juga merupakan pensyarah psikologi klinikal Hospital Al-Sultan Abdullah dan Fakulti Perubatan UiTM. Terima kasih banyak kedua-duanya. Terima kasih. Baik, seterusnya